Lokasi pertama yang kami pilih sebagai sebuah lokasi yang boleh memupuk rasa cinta akan negara dalam diri kita adalah Muzium Negara. Muzium Negara terdiri pada 4 galeri utama iaitu Galeri Kerajaan-Kerajaan Melayu, Galeri Era Kolonial, Galeri Prasejarah dan Galeri Malaysia Kini. Pertama sekali kita akan pergi ke Galeri Kerajaan-Kerajaan Melayu. Di sini terdapat begitu banyak peninggalan semasa kerajaan-kerajaan Melayu pada zaman dahulu. Yang pertama, kita akan melihat pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang dahulu semasa melangsungkan majlis perkahwinan mereka. Kita dapat melihat begitu unik dan indahnya budaya orang-orang pada kerajaan dahulu. Seterusnya, kita akan melihat baju kebaya, iaitu baju yang sering dipakai oleh wanita-wanita pada zaman kerajaan-kerajaan Melayu. Dan seterusnya kita akan melihat pakaian yang sering dipakai oleh lelaki pada zaman-zaman kerajaan Melayu. Selain daripada pakaian-pakaian tradisional yang sering dipakai oleh orang-orang pada kerajaan-kerajaan Melayu, di sini juga terdapat begitu banyak artifak-artifak lain seperti peninggalan kapal karam semasa zaman kerajaan-kerajaan Melayu, keris yang digunakan semasa zaman kerajaan-kerajaan Melayu dan banyak lagi barangan lain. Seterusnya kami bergerak ke galeri yang kedua iaitu Galeri Era Kolonial yang berada di tingkat kedua di Muzium Negara yang juga memaparkan sejarah-sejarah penjajahan di tanah Melayu. You don't have no self-respect. You feel like an insect. Well, don't you worry. So sekarang dah sampai ke bahagian yang kedua iaitu bahagian di mana bermulanya penjajahan orang Eropah di Melaka. So first kali kita tahu yang negara pertama yang menjajah Melaka adalah Portugis. So kita dapat tengok di sini adalah contoh-contoh orang-orang Portugis yang datang menjajah ke Melaka. Setelah hampir 130 tahun Melaka dijajah oleh Portugis, pada tahun 1824, kini tiba giliran British untuk menjajah tanah Melayu. Sini juga terdapat replika bunga emas yang dihantar oleh wilayah-wilayah di tanah Melayu kepada Raja Siam sebagai pengiktirafan penguasaan Raja Siam ke atas tanah Melayu. Seterusnya kita melihat basikal yang digunakan oleh tentera Jepun semasa menjajah tanah Melayu pada tahun 1942 dan pakaian tentera Jepun. Seterusnya kita akan pergi ke galeri yang terakhir iaitu Galeri Malaysia Kini. Di galeri ini terdapat banyak sejarah mengenai perjuangan tokoh-tokoh tanah Melayu yang berjuang untuk menuntut kemerdekaan tanah Melayu. So dekat bahagian ini kita dapat lihat banyak tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan di tanah Melayu. Antara dapat lihat ada Datuk An Jaafar, Tun Sri Tan Cheng Lock dan Tun V.T. Sambatan. Mereka datang daripada kaum yang berbeza, tetapi demi kemerdekaan tanah Melayu, mereka bertiga sanggup bergabung dan mengeratkan perpaduan demi rasa cinta akan negara untuk menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Jadi inilah wajah wira-wira negara yang sanggup berkorban demi menuntut kemerdekaan bagi menjamin kehidupan yang harmoni pada masa kini. Sebagai kesimpulannya, Muzium Negara adalah sebuah lokasi yang dapat memupuk dan menanam rasa cinta akan negara dalam diri kita. Kerana dalam Muzium Negara terdapat keunikan dan keindahan kesenian orang pada zaman dahulu seperti pakaian-pakaian tradisional. Seterusnya, perjuangan nenek moyang kita dalam menuntut kemerdekaan juga boleh menimbulkan rasa cinta akan negara dalam diri kita sebagai anak muda pada masa kini. Assalamualaikum. Di sebelah kiri saya merupakan satu destinasi penting bagi rakyat Malaysia yang dinamakan Dataran Merdeka. Pada awalnya, padang ini digunakan sebagai padang kriket untuk Kelab Selangor yang dikenali sebagai Kelab Diraja Selangor pada zaman kini. Padang ini pula dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang bersejarah seperti bangunan Sultan Abdul Samad yang merupakan beratus tahun umurnya,
yang mempunyai style bangunan gotik. Sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara. Pada 31 Ogos 1957, di sinilah bendera Union Jack diturunkan tanda tamatnya pemerintahan Inggeris di tanah air kita. Pada masa yang sama, di Stadium Merdeka, Tun Abdul Rahman telah melangkaukan merdeka sebanyak 7 kali tanda kemerdekaan negara kita. Merdeka! 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 Okay, selamat sejahtera. So sekarang korang boleh tengok saya dekat Dataran Merdeka. Di sebelah ni adalah bangunan Sultan Ahmad Shah dan di sini adalah Perpustakaan Kuala Lumpur. So sekarang saya nak cerita pasal Dataran Merdeka ni. So Dataran Merdeka ni biasanya ada orang ramai semasa sambutan Hari Kemerdekaan. So korang boleh tengok betapa luas dataran ni. Lebih 15 orang ribu boleh muat dalam dataran ini. So biasanya masa dataran ini merupakan medium untuk semua orang dapat berkenalan antara satu sama lain dan secara tidak langsung akan mengeratkan hubungan antara satu sama lain. So saya ingat dataran ini adalah sebagai medium untuk mengukuhkan perpaduan antara kaum yang berbilang. Assalamualaikum. Okey, saya bersama Muhammad Zafri, boleh panggil saya Zaf. Saya bersama Zaf. Okey, saya nak bertanya soalan kepada Encik Zaf. Apakah perasaan Encik bila datang ke sini, Dataran Merdeka? Okay, first kali perasaan saya berasa teruja apabila datang tempat yang agak bersejarah kan. Lepas tu bila saya datang sini saya rasa macam dapat mengimbau sejarah-sejarah dahulu, macam mana di mana tempat ni merupakan titik permulaan negara kita menjadi sebuah negara persekutuan, di mana negara kita menjadi titik permulaan kepada kemerdekaan negara kita. Itu boleh meningkatkan semangat patriotik dalam diri saya. Itu. Jawapan yang agak menarik. Okey, terima kasih Encik Zaf. Okay, sama. Okay, selamat sejahtera. Sekarang saya nak interview kakak Adli. Kakak Adli. So saya nak tanya, apakah perasaan kamu melihat Dataran Merdeka ni? Saya rasa bangga, saya rasa terharu tengok sejarah Malaysia. Saya rasa terharu tengok berbilang kaum. Okay, terima kasih. Kesimpulannya, Dataran Merdeka ini merupakan lokasi yang penting bagi seluruh rakyat Malaysia dari pelbagai jenis aspek, terutamanya perpaduan kaum. Sebagai contoh, kita boleh melihat pada setiap 31 Ogos setiap tahun, kita boleh melihat rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan kaum untuk menghadiri peristiwa kemerdekaan yang diadakan pada 31 Ogos setiap tahun yang diadakan di Dataran Merdeka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, kita dah pun sampai di Menara Berkembar Petronas ataupun lebih dikenali sebagai KLCC, Kuala Lumpur City Centre. Bangunan ini merupakan bangunan berkembar dan mempunyai 88 tingkat pada satu bangunan dan berketinggian 452 meter dan dihubungkan oleh satu jambatan di tengah-tengah. Bangunan ini telah pun siap pada tahun 1998 dan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan bangunan ini juga mempunyai pelbagai tempat yang menarik, antaranya adalah Suria KLCC, Aquaria, Petroscience dan banyak lagi. Dekat menara ni juga selalu diadakan sambutan-sambutan seperti sambutan kemerdekaan ataupun sambutan keraian pelbagai kaum. Sebagai contoh, sekarang kita dapat tengok berdekatan dengan Hari Christmas ni di Suria KLCC ni ada menyambut Hari Christmas dan belakang ni ada pokok Christmas. Jadi program-program seperti ini dapat menarik minat pelbagai kaum untuk datang ke KLCC ini tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Jadi program-program seperti inilah yang dapat mewujudkan perasaan cinta akan negara di antara
rakyat-rakyat Malaysia. Dekat belakang saya ni dapat lihat ada taman rekreasi di KLCC ini, tapi memandangkan sekarang ni hujan, jadi tak ramai yang bermain ataupun berrekreasi di taman rekreasi ini. Tapi pada waktu biasa seperti waktu petang, waktu-waktu yang tak hujan, tempat ini selalu dipenuhi oleh orang-orang yang membawa keluarga, membawa bersama rakan-rakan untuk meluangkan masa bersama-sama. Terdapat banyak kaum yang selalu ada dekat sini, antara kaumnya kaum Melayu, Cina, India dan kaum lain-lain. Pendatang asing ataupun pelancong juga selalu berkunjung ke sini kerana ini merupakan antara tempat-tempat yang menarik di KLCC ini. Daripada UPM nak tanya, macam mana abang rasa KLCC dapat menunjukkan rasa cinta pada negara di kalangan rakyat Malaysia? KLCC ini melambangkan kepribadian Malaysia. Lepas tu menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Okay, baiklah. Terima kasih bang. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah bangga mempunyai menara berkembar yang merupakan mercu tanda dan dikenali seluruh dunia. Jadi, seharusnya lah kita menjaga nama baik negara sebagai tanda cinta kita akan negara Malaysia.